Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita sambung dalam topik yang ataupun dalam fasal yang ketiga berkait dengan takhalluq, iaitu berakhlak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga berakhlak dengan nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam usaha kita untuk apa yang diistilahkan dengan al-irtiqa, iaitu mencapai ketinggian ataupun mendaki pendakian dalam menuju kesempurnaan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti muka surat 416. Kata pengarang kitab kita ini, Al-Alamah Syekh Sa'awa, bila persoalan-soalan ini telah jelas, maka hendaklah orang yang melakukan perjalanan spiritual kepada Allah mengetahui bahawa orang yang paling tinggi dalam merealisasikan, yakni tahaqquq dan berakhlak, yakni takhalluq dengan berbagai kesempurnaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada tiga peringkat. Kita telah pun membaca dua, iaitu peringkat penyucian yang diistilahkan dengan takhliyah, pengosongan. Kita mengosongkan jiwa kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Kemudian peringkat yang kedua ni adalah peringkat at-tahliyah, iaitu menghiasi, yang dalam kitab kita ini diistilahkan dengan tahaqquq, merealisasikan. Setelah kita mengosongkan jiwa daripada akhlak-akhlak yang mazmumah, kita cuba terapkan, kita cuba laksanakan, realisasikan jiwa kita ini dengan jiwa yang mahmudah, yang diistilahkan dalam kitab ini dengan tahaqquq. Dan peringkat yang berikutnya adalah takhalluq. Kita berakhlak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata dia di sini, sama ada tahaqquq ataupun takhalluq, dalam proses kita menghiaskan diri kita, jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mudah yang diridai oleh Allah, dan juga proses kita untuk kita meniru berakhlak dengan nama-nama Allah Ta'ala. Kesempurnaan itu adalah dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, puncak perhatian seorang salik ialah upaya untuk bisa berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi, kesimpulan utamanya adalah apa saja proses tazkiyah, maka kita akan berjaya kalau kita menuruti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliau bagindalah modelnya kejayaan, contoh insan yang telah berjaya untuk membersihkan diri, menyempurnakan diri sebagai seorang hamba Allah, tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah orang yang telah melakukan takhalluq disertai ubudiyah dan ma'rifah dalam bentuk yang paling tinggi. Maknanya dalam proses kita berakhlak dengan nama-nama Allah Ta'ala yang dia akan asuh kita nanti selepas ini, yang berakhlak dengan nama Allah Ar-Rahim, iaitu Rahmah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ta'ala ini di antara nama Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang terbit daripada akar kata rahmah, pengasih, penyayang,
bersimpati. Jadi kita pun berusaha juga untuk menjadi seorang yang sentiasa mengasihi orang lain, bersimpati kepada orang lain dan sebagainya lagi. Jadi Nabi kita Muhammad SAW lah, beliau lah, ini Rasulullah lah, orang yang telah melakukan takhalluq disertai dengan ubudiyah dan ma'rifah dalam bentuknya yang paling tinggi. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan. Mana Nabi Muhammad SAW datang daripada kalangan kita sendiri. Di kalangan dipanggil dari kalangan manusia sendiri. Yang mana berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia sangat bersimpati dengan kamu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ini ayat di hujung surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Yang menggambarkan betapa unggulnya kepribadian Nabi kita Muhammad SAW, termasuk ada dua nama Allah Ta'ala yang turut disebut kepada Nabi kita Muhammad SAW, iaitu Ra'ufur Rahim. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin Ra'ufur Rahim. Tapi kita sebagaimana pengarang kitab kita ini telah pun meletakkan batasan pada kita berakhlak dengan nama-nama Allah bukan kerana kita merasakan kita akan dapat mencapai darjat ketuhanan, tidak, mustahil. Ataupun kita berpahaman sebagaimana golongan yang berkata sampai satu tahap ketinggian manusia bersatu dengan Tuhan, bukan. Tidak. Martabat kita adalah maqam ubudiyah, maqam taklif. Sedangkan Allah Ta'ala itu maqam uluhiyah, maqam ketuhanan. Tidak akan boleh mencapai kita maqam ketuhanan. Jadi sebab itu kita berakhlak sesuai dengan sifat kita sebagai hamba Allah. Iaitu kita mengasihi dengan makna apa? Dengan makna rahmah. Kita bersifat rahmah kepada orang lain dalam arti kita bersimpati dengan mereka. Kita sentiasa membantu mereka. Dari sini kami menyatakan sesungguhnya orang yang berusaha meneladani Rasulullah SAW, maka pasti akan sampai kepada semua kesempurnaan tanpa mengalami kemuskilan. Dan barang siapa yang berusaha meningkatkan diri, yang irtiqa, dan tidak melalui jalan tersebut, maka pasti akan terjerumus dalam kemuskilan. Jadi orang yang berusaha untuk mencapai ketinggian tapi tidak mau melalui jalan Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti akan keliru. Apakah dia sampai, apakah betul jalan itu? Dia akan keliru nanti. Dan dia akan berdepan dengan kritikan daripada ulama-ulama, alim-alim ulama yang mu'tamad qaul mereka. Kerana kita telah melalui jalan yang salah. Tapi kalau seorang yang dia mencapai ketinggian diri dengan meniru Nabi SAW, tidak ada kesangsian. Mana-mana ulama, mana-mana mujtahid, mana-mana kitab yang dibaca, semuanya akan menyokong dia. Sementara itu tidak ada peneladanan kepada Rasulullah dalam mencapai kesempurnaan dan kelengkapan. Dalam arti lain, tidak ada tahakkuk dan takhalluq kecuali dengan memperbanyakkan zikir. Jadi di antara tanda kita ni hidup dengan meneladani, mencontohi Nabi SAW ialah kita banyak berzikir. Banyak semayang, menjaga solat berjamaah, banyak baca Quran. Apa buktinya? Ini adalah penegasan Al-Quran sendiri, di mana Allah menyebutkan surah Al-Ahzab ayat 21,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Itu. Ya, bukan semua orang dapat meniru Rasulullah. Liman kana yarjullaha. Ya. Siapa yang dapat meniru, yang dapat meneladani Rasulullah? Orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wa yawmal akhirah, dan juga hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak menyebut Allah, banyak berzikir kepada Allah. Jadi sebab itu pengarang kitab kita ini, dan itu juga Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam pendekatan tasawufnya atau pendekatan tazkiyahnya, mengiringi dengan aurat, wirid-wirid. Wirid-wirid bukan bermakna wirid lepas sembahyang begitu, wirid pagi petang. Wirid-wirid ini adalah amalan-amalan tetap yang kita lakukan dalam hidup ini untuk kita mendisiplinkan diri, yang mana kita tak akan tinggalkan. Kalau kita tertinggal pun kita akan qada. Seumpama Nabi SAW bila tidak bangun malam dengan sakit, dengan satu sebab dan sebagainya, maka dia akan gantikan pada siang hari 12 rakaat. 12 rakaat. Ya, kerana Rasulullah biasa pada waktu malam, kata Sayyidina Aisyah, kebiasaan Nabi bersolat malam ialah 11 rakaat. Jadi bila Nabi tidak dapat bangun, maka Nabi akan ganti dengan menggenapkan menjadi 12. Jadi begitulah kita. Setiap hari mesti ada amalan-amalan yang kita tetapkan sebagai wirid kita. Pagi-pagi lagi, wirid sudah tentu kita bangun awal, istighfar sebelum subuh, wabil asharihum yastaghfirun, orang bertakwa pada ketika sahur, pada waktu sahar, waktu sebelum subuh, mereka beristighfar kepada Allah. Dan mereka bangun salat subuh berjamaah, menjaga salat rawatib, kemudian sembahyang duha sebagai contohnya lagi, bacaan Quran, beberapa mungkin 1 juzuk bagi yang mampu, kalau tak mampu mungkin 4 helaian sebagai contohnya, ataupun sekurang-kurangnya 2 helaian setiap hari, istiqamah. Itu dia panggil wirid-wirid, istighfar, salawat dan sebagainya. Selagi anda tidak melakukan banyak zikir dalam kehidupan anda, maka jarak untuk sampai kepada peningkatan diri, iaitu irtiqa, itu sungguh masih sangat jauh. Jadi kalau tak banyak berzikir, memang kita masih jauh lah untuk berada dalam irtiqa, dalam pendakian menuju kesempurnaan diri sebagai hamba Allah Ta'ala. Kemudian berakhlak dengan akhlak Rasulullah juga menuntut pengetahuan tentang Al-Quran, As-Sunnah dan juga Sirah. Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Itu daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sendiri, isteri baginda, bila ditanya bagaimana akhlak Nabi, ya, Sayyidina Aisyah tanya balik pada Syaqiq yang tanya itu, kamu pernah baca Quran? Ya. Kana khuluq Quran. Apa yang dalam Quran itulah akhlak baginda Nabi SAW. Tidak ada satu akhlak pun dalam Al-Quran, baik berupa perintah, sifat bagi seorang Rasul atau sifat keterpujian, kecuali Rasulullah SAW pasti menjadi pelopornya. Bahkan Allah Ta'ala menyebutkan surah Al-Qalam, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Sirah Rasulullah SAW dan sejarah kehidupannya adalah perwujudan, yakni penjelmaan dari semua kesempurnaan. Jadi semua aspek-aspek kesempurnaan yang perlu ada pada seorang manusia, seorang hamba Allah, ada pada baginda Nabi SAW dan ditonjolkan dalam sirah. Jadi kalau kita baca sirah Nabi itu, kita akan melihat
seolah-olah Rasulullah berada di depan kita dan kita dapat menyaksikan keindahan-keindahan akhlak baginda Nabi SAW. Di dalam sunnahnya terdapat rincian setiap kebaikan. Bila kita baca pula kitab-kitab hadis Bukhari ke Muslim, maka itu memperincikan setiap kebaikan yang perlu dilakukan oleh seorang hamba Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, kajian tentang hal tersebut dan kajian hal-hal yang dapat melayaninya adalah merupakan tuntutan kesempurnaan. Jadi, tuntutan ke atas kita untuk kita menyempurnakan diri, iaitu dengan kita buat kajian. Membaca, mempelajari sirah Nabi, mempelajari Al-Quran itu sendiri, mempelajari sirah Nabi, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Di antara hal terpenting yang wajib diperhatikan dalam meneladani Rasulullah adalah meneladaninya dalam sifat-sifat utama bagi setiap Rasul, iaitu sidq, benar, amanah, tabligh, menyampaikan, dan fatanah, bijaksana, cerdik. Jadi sidq, iaitu seorang Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang benar. Tidak pernah berbohong dan benar dalam keyakinannya, dalam keazamannya, dalam akidahnya, dalam janjinya, dalam segala hal. Benar, tidak ada kepalsuan, tidak ada kebatilan. Yang kedua, amanah. Amanah ini iaitu beliau tidak mengkhianati ilmunya, tidak mengkhianati dakwahnya. Dalam arti, apa yang dia sampaikan, itulah yang dia lakukan. Itu mana amanah. Amanah iaitu di depan dan di belakang, di depan sama. Tidak sebagaimana kadang-kadang berlaku pada kita, pada ustaz sendiri, kadang-kadang pada asatizah. Itu kelemahan kita sebagai manusia. Apa yang kita ajar orang lain, tapi apa yang menjadi sikap kita itu berbeza. Dalam arti lain, makna amanah ialah tidak mengkhianati ilmu, tidak mengkhianati dakwah yang disampaikan dengan melakukan berbeza dengan apa yang disampaikan. Tabligh mana tidak menyembunyikan sesuatu. Ya, walaupun berat untuk disampaikan, walaupun berhadapan dengan cercaan, tomahan dan sebagainya, seorang Rasul tetap menyampaikan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia. Fatanah mana? Cerdik, bijaksana, berhikmah. Segala tindakannya, segala percakapannya. Bagaimana Nabi sebut dalam satu hadis, uti tu jawab kalim. Aku diberikan oleh Allah dengan jawami'ul kalim. Kalimah, ucapan yang jami'. Maknanya bercakap dengan kadar yang perlu. Tidak lebih. Tidak orang kata apa. Kadang-kadang kita bersembang panjang, tapi isinya kurang. Nabi SAW, dia bercakap, dia bersembang, dia menyampaikan, isinya padat. Dan bahasanya jitu. Buah fikirannya tajam. Keputusannya tepat. Dalam buku kami Ar-Rasul, terdapat rincian menyangkut masalah ini bagi siapa yang ingin usul, ingin sampai. Usul mana ingin sampai kepada kesempurnaan. Jadi pengarang kitab kita ini, Syekh Said Hawa, dalam kitab ini intisari kepada Ihya Ulumuddin. Ada lagi kitab dia yang lain. Banyak sebenarnya pengarang kitab Syekh Said Hawa ini. Ada kitab Allah Jalla Jalaluh, ada kitab Rasul, ada kitab Islam, kemudian ada kitab Al-Asas fi Tafsir, tafsir Quran penuh, ada 11 jilid, 11 jilid. Kemudian ada kitab Asas fi Sunnah. Asas fi Sunnah itu kitab himpunan hadis dia. Setelah berbagai kewaspadaan dan penjelasan ini, mana dia jelaskan apakah yang perlu kita waspada,
dalam kita menghuraikan maksud takhalluk dengan nama-nama Allah ini, berakhlak dengan nama-nama Allah, dan juga penjelasan, beberapa penjelasan dibuat, apakah kita boleh menyepakati. Jadi setelah dibuat kewaspadaan dan penjelasan, maka kita ada dua jalan, kata dia. Jalan yang pertama, kita boleh mensepakati sebahagian para penempuh jalan rohani menuju Allah. Lalu kita menyebut sebahagian di nama-nama Allah, apa yang bisa diambil oleh hamba dari nama-nama tersebut. Dan sebahagian sifat Rasulullah untuk memberi tema, mana untuk menjelaskan tajuk ni lah. Tema fasal ni, mana tajuk bagi fasal ni, iaitu at-takhalluk. Berakhlak dengan nama-nama Allah dan juga nama-nama Nabi Muhammad SAW dengan sebahagian dimensinya, mana dengan aspek-aspek yang merangkumi sebahagian lah. Mungkin maksud dia itu dalam kitab buku, dan buku ni kalau dia nak suraikan semua dimensi, semua dia panggil perspektif ataupun aspek-aspek dalam pengertian takhalluk itu tak mungkin kan lah. Perlu dirujuk dalam kitab yang lain. Dan dia ada menyebutkan selepas ini. Di antara kitabnya ialah kitab Imam Ghazali sendiri, iaitu Al-Maqsad Al-Asna fi Syar'i Asma'illah Al-Husna. Kitab yang ditulis Imam Ghazali untuk menghuraikan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau kita diam saja mencukupkan diri dengan apa yang telah kami paparkan. Maknanya cukup yang tadi saja. Diceritakan bahwasanya kita dalam proses irtiqa, pendakian untuk mencapai kesempurnaan diri sebagai hamba Allah. Nah, di antara jalannya selain daripada at-tahliyah dan juga at-takhliyah dan juga at-tahliyah, at-tahliyah diistilahkan juga dengan at-tahaqquq. Selain daripada itu ialah at-takhalluq. Maknanya kita berakhlak dengan nama-nama Allah, kita cuba meniru sifat-sifat Allah Ta'ala, kerana sifat Allah itu adalah sifat kesempurnaan. Jadi kita cuba meniru dengan peniruan yang sesuai dengan kedudukan kita sebagai yang berada pada maqam ubudiyah dan juga maqam taklif, mukallaf. Jadi ada dua pilihan, kata dia. Sama ada kita berpada dengan penjelasan tadi, ataupun kita nak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang menempuh jalan rohani, iaitu mereka memperincikan lagi. Tidak cukup penjelasan tadi, tapi memperincikan lagi. Ya. Pendapat yang kuat menurut saya, kata dia, bahawa kita perlu menyebutkan beberapa penjelasan singkat dalam dua perbahasan. Jadi dia ambil pendapat yang pertama lah, iaitu memperluaskan sikit lagi. Iaitu dengan penjelasan yang singkat, merangkumi dua pembahasan. Yang pertama, tentang berakhlak dengan sebahagian nama-nama Allah yang bagus. Nama-nama Allah yang bagus itu terjemahan pada Al-Husna, Asma Allah Husna, yang kita biasa terjemahkan dengan nama-nama Allah yang indah. Dan bahagian hamba yang bisa diambil darinya. Daripada nama-nama Allah itu, apa bahagian untuk hamba yang dapat kita cabut, yang dapat kita ambil, dapat kita tiru daripada sifat-sifat Allah yang terkandung dalam nama-nama Allah itu. Yang kedua, tentang sebahagian sifat Nabi Muhammad SAW untuk diteladani. Maka masuk dalam yang pertama, bahagian hamba dari sebahagian asma Allah Al-Husna. Referensi utama kami dalam pasal ini, referensi ini rujukan utama kami dalam pasal ini adalah kitab Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma Allah Al-Husna oleh Al-Ghazali sendiri, oleh Imam Ghazali sendiri. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu, kami membuat tanda kurung buka dan tanda kurung tutup untuk penjelasan kami. Jadi dalam kitab ini, dia dah jelaskan di awal, kalau yang bertanda kurung buka, kemudian ujung tu kurung tutup, itu Syekh yang awal, dia nak beritahu kita itu adalah daripada dia sendiri. Yang di luar daripada kurung buka, kurung tutup itu, maka itu daripada Imam Ghazali.
Sedangkan di luar kedua tanda tersebut, tanda kurungan tu adalah keterangan Imam Al-Ghazali. Mengingat sedikitnya tambahan penjelasan dari kami dalam buku ni, dia untuk dia bagi tahu bahasanya tak banyak yang tu. Dalam kurungan tu tak banyak. Mana yang lain tu adalah daripada Imam Ghazali. Komitmen ini akan tetap anda jumpa dalam pasal. Dalam pasal ni pun sama juga. Kalau berada dalam kurungan itu, ada daripada dia. Yang di luar kurungan itu, semua daripada Imam Ghazali. Cuma dalam bahagian ini dia tak ambil daripada Ihya Ulumuddin, tapi dia ambil daripada kitab Imam Ghazali yang lain, iaitu Al-Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'illah Al-Husna. Kitab Imam Ghazali yang dia tulis untuk mensyarahkan nama-nama Allah Ta'ala yang terindah. Bahagian hamba dari nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, sesuai dengan tuntutan ubudiyah. Bahagian hamba dari nama Ar-Rahman ialah, ini maknanya apa yang dapat kita tiru daripada sifat Allah. Yang pengasih itu, kita pun menjadi pengasih juga. Di antaranya kata dia adalah mengasihi hamba-hamba yang lalai. Lalu memindahkan mereka dari jalan kelayan dan kembali kepada Allah dengan mengembalikan mereka kepada Allah dengan memberi nasihat dan membimbing secara lemah lembut tanpa kekerasan. Jadi Allah melihat hamba-hambanya, dia kesian, dia tengok takut hamba jadi sesat, maka dia utuskan Rasul. Bersama Rasul itu diutus dengan kitab. Rasul dah wafat, kitab masih tinggal untuk menjadi panduan pada manusia-manusia lain. Jadi begitulah juga kita melihat orang yang masih dalam maksiat, bukan melihat dengan pandangan benci, pandangan merendahkan mereka. Sebaliknya bersimpati pada mereka dan berusaha untuk memindahkan mereka dari jalan kelayan dan mengembalikan mereka kepada Allah Ta'ala. Iaitu dengan beri nasihat, bimbingan secara lemah lembut tanpa kekerasan. InsyaAllah kita akan sambung lagi membacanya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.